Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Saya Nazar Omar dari Dapur Perengga Gemuk. Hari ni, jom kita buat kerepek yang viral sangat dekat TikTok. Kerepek paru crispy, nama diberi bila dah makan susah nak berhenti. Katanya, tekan beg kuning kalau nak beli. Setakat ni tak pernah lagi nampak beg kuningnya. Maklumlah, produk tengah viral. Siapa yang cepat, dialah yang dapat. Resepi paru crispy ni, idea saya sendiri. Siapa yang nak buat untuk makan-makan, nak buat untuk tambah pendapatan ke, silakan. Tak perlu minta izin, saya halalkan. Ni cara saya rebus paru, kena letak serai, halia dan juga garam. Bila masak cara ni memang tak ada langsung bau hanyir atau bau hamis paru. Okey, ni cara saya nak tahu paru dah masak atau belum. Cucuk dengan garfu atau pisau. Bila dah tak ada darah atau air yang berwarna merah keluar, tandanya paru dah masak. Angkat dan toskan. Ni adalah rupa paru yang dah siap direbus. Dia akan kembang lebih kurang sekali ganda. Tekstur dia kenyal-kenyal sikit macam sponge. Okey, ni paru yang masih panas, kembang, susah nak potong. Bila kembang macam ni, susah nak potong. Nak dapat potongan yang nipis tu memang tak dapat lah. Saya rebus paru malam sebelum tidur, letak dalam bekas tertutup, simpan dalam peti sejuk bahagian bawah, bukan bahagian beku. Ni rupa paru yang dah saya sejukkan selama 1 malam. Tekstur dia lebih pejal, dah keras sikit dari semalam. Perasan tak, semalam masa nak simpan nampak macam banyak je. Bila buka pagi ni nampak sikit je, sebab bila dah sejuk dia akan mengecut dan jadi lebih pejal. Gunakan pisau yang tajam untuk memotong supaya nanti hasilnya lebih cantik, irisan nampak nipis dan juga sekata. Saya potong nipis-nipis macam ni. Okey, sekarang dah siap potong. Untuk resepi kerepek paru crispy, saya gunakan 640 gram paru yang dah siap direbus. Saya potong kecil-kecil dan juga nipis-nipis macam ni supaya cepat masak dan juga lebih crispy. Pastikan paru betul-betul kering, kemudian masukkan 100 gram tepung beras, campurkan dengan 50 gram tepung bestari hot and spicy, sedikit garam dan juga 300 ml air. Okey, kemudian gaul rata semua bahan-bahan ni. Kalau buat dekat rumah, guna tangan je lebih mudah. Saya tambahkan 1 sudu besar serbuk kunyit, gaul rata. Tekstur tepung memang cair macam ni, tak perlu lagi tambah tepung ya, sebab bila goreng dia akan jadi keras. Macam ni dah okey. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum mula menggoreng. Masa goreng ni jangan letak terlalu banyak sangat sebab nanti dia akan melekat antara satu sama lain. Masa mula-mula letak, jangan kacau terlalu kerap sangat sebab nanti tepung akan tertanggar dari paru. Okey, bila dah separuh masak macam ni, jika ada yang melekat, kena leraikan. Bila melekat, dia akan jadi tebal. So, proses masak tu tak berapa nak sekata sangat sebab ada yang tebal dan ada yang nipis. Bila makan, ada yang masih lembik, ada yang crispy dan ada juga yang hangit. Memang potong mood. Bila nampak buih-buih dekat minyak ni dah berkurang macam ni, tandanya paru dah hampir masak. Kecilkan api, biarkan sebentar, kemudian angkat dan toskan. Okey, sebelum nak goreng untuk kali kedua, tapis buang dulu lebihan kerak-kerak tepung supaya bila kita nak makan nanti tak adalah rasa pahit. Setiap kali nak goreng, kena ulang proses yang sama. Kalau nak makan sedap, kena rajinlah sikit. Masa angkat ni, dah boleh tahu paru tu crispy atau tak. Dengar bunyi dia tu, itu tandanya paru dah masak. Jangan masak terlalu lama sangat, nanti hangit, tak sedap pula nak makan. Bila dah masak, angkat dan toskan dulu. Sekarang saya nak salut dengan bahan perasa. 1 sendok kecil minyak, pastikan minyak betul-betul panas. Saya masukkan 5 sudu besar cili flakes. Cara nak buat cili flakes mudah je, sangai cili kering, kemudian kisar kering.
Okey, sekarang saya tambahkan garam, matikan api, kacau-kacau terus supaya tak hangus. Bila hangus, pahit, tak sedap pula nak makan. Macam ni dah okey, tak perlu masak lama sangat. Kemudian saya masukkan 50 gram bawang goreng yang dah siap dikisar. Jenama yang saya gunakan sama seperti gambar di atas. Kacau rata semua bahan-bahan tadi, kemudian masukkan paru yang dah siap kita goreng. Kacau rata supaya semua bahan-bahan rempah kena pada paru. Saya tambahkan 20 gram perasa spicy seaweed. Mesti ada yang tanyakan dekat mana nak beli serbuk perisa ni. Saya beli dekat kedai Eco Shop. Biasanya serbuk perasa ni dia akan letak dekat bahagian rempah. Gaul-gaul rata, kemudian ketuk-ketuk sikit kuali ni biar jiran-jiran semua tahu yang kita ni rajin masak. Tunggu sejuk dulu sebelum masukkan ke dalam balang. Sebab kalau kita tutup masa tengah panas ataupun masih suam, dia akan jadi lemau. Jangan lupa follow betul-betul resepi yang saya kongsi. InsyaAllah memang jadi. Nak buat niaga pun saya halalkan resepinya. Selamat mencuba. Kalau dah cuba nanti, komenlah sikit.